Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi uh, untuk kelas ASK tingkatan 3. Okay, hari ini kita masih lagi di bab yang ketiga iaitu algoritma. Standard kandungan 3.1 iaitu pembangunan algoritma. Standard pembelajaran 3.1.4 iaitu mengesan dan membaiki ralat dalam sudut dan melukis carta alir bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan search dan sort. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat mengesan dan membaiki ralat dalam sudut kod dan carta alir dan melukis carta alir bagi penyelesaian masalah yang melibatkan search dan sort. Okey, sedikit nota ringkas di sini. Pertama, atur cara yang dibangunkan tidak dapat menghasilkan output yang dikehendaki jika terdapat ralat semasa menulis sudut kod dan melukis carta alir. Okay, nah, keyword dia kat sini ni, ralat. Jika ada ralat, maka kita tidak dapat menghasilkan output yang dikehendaki. Yang kedua, sudut kod dan carta alir disemak terlebih dahulu sebelum atur cara diuji supaya semua ralat dapat dikesan dan dibaiki. Kod dan carta alir disemak terlebih dahulu sebelum atur cara diuji supaya semua ralat dapat dikesan dan dibaiki. Bukan saja kita dapat mengesan ralat-ralat ni, lepas kita kesan masalah tersebut, kemudian kita perlu baiki. Okey, 3. Jenis-jenis teknik semakan yang digunakan untuk mengesan ralat ialah, okey, yang ni cikgu rasa familiar, tingkatan 2 pun dah disebut dah, tingkatan 1 pun ada nah. Cuma ulangan untuk tingkatan 3. Pertama, jenis-jenis teknik semakan untuk mengesan ralat ni ialah pertama semakan meja dan yang kedua semakan langkah demi langkah. Okay, semakan langkah demi langkah ni maksudnya kita akan semak segmen kod tu baris demi baris. Manakala kalau semakan meja ni kita cuba bandingkan antara output yang kita kehendaki dengan output yang kita dapat. Nah, bandingkan. Okay, bila tak sama hasil perbandingan tu, kalau tak sama yang dikehendaki dan yang kita perolehi tu, maka mesti ada something wrong ataupun ralat pada segmen kod kita. Okey, yang keempat, mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan search. Dan B ni, mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian yang melibatkan sort. Okey, dalam latihan ni cikgu bawakan kepada kamu dua jenis ralat, dua jenis segmen kod yang mempunyai ralat. Pertama melibatkan search dan yang kedua melibatkan sort. Okey, mari kita tengok contoh yang ataupun soalan yang pertama ni. Mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan search. Okey, situasi dia. Chandran merupakan seorang guru tuition separuh masa dan mengajar subjek matematik. Berdasarkan senarai markah yang ada, dia ingin mengetahui pelajar yang mendapat markah terendah dalam ujian yang diberikannya dengan menggunakan teknik linear search. Okey, dia ingin buat apa? Mengetahui pelajar yang mendapat markah terendah menggunakan teknik linear search. Okey, kita tahu kalau teknik linear search ni ialah satu senarai panjang. Kita akan buat carian daripada item pertama sampai item terakhir. Okey, berikut merupakan sudut kod dan carta alir yang telah dihasilkannya.
Kena pasti ralat yang ada dan baiki semula ralat tersebut dengan menulis semula sudukut dan carta alir baharu dalam ruangan yang disediakan. Tengok sudukut ni mula setkan senarai L sama dengan dalam kurungan ni adalah senarai atom. Pertama sekali kita perlu bilang dulu senarai atom ni ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, N sama dengan 12. Kita tengok nombor 4 ni. N, setkan N sama dengan 11. Betul ke? Salah. Nah. N dia, nilai N dia ialah 12. Okey. Patah balik ke nombor 3 ni, isytihar boleh ubah I, N dan T. Di mana I ni ialah kedudukan item, N bilangan item dan T ialah nilai item yang dimasukkan oleh pengguna. Okey, setkan I sama dengan kosong. Maksudnya L kosong ni ataupun kedudukan item pertama ni ialah L kosong ni 95. Okey. Masukkan nilai carian T yang ini dimasukkan oleh pengguna input while I kecil daripada N. Kita tengok nombor 7. While I besar daripada N. Okey, apa maksud dia kat sini? I tu ialah N dia 12. Jadi I ialah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ke atas lah. Okey. Tetapi nilai I sebenarnya ialah ni dimulakan dengan kosong. Jadi kosong ni kan kosong dengan 12. Kosong ni ialah N ni 12. Kosong pun dah kecil pada 12 kan. Jadi apa yang salah di bahagian ni ialah simbol ni. Simbol perbandingan ni. Sepatutnya ia kecil daripada N. Okey, sebab nilai I ni akan jadi antara I kosong sampailah I sama dengan 11. Sebab itemnya semua sekali ialah 12. Okey, jika Li sama dengan T, maksudnya kedudukan I ni, contohnya kat sini, Li. I yang pertama tadi ialah L kosong. L kosong ni apa? 95. Okey. Yang dimasukkan oleh pengguna, contohnya kalau 95 juga, maksudnya dia samalah. Okay, sebab T ni ialah input yang dimasukkan oleh pengguna. L ni adalah kedudukan item bagi tempat yang contohnya kat sini kalau mula dengan kosong ialah kedudukan item yang pertama. Okey, kalau sama, papar item ada dalam senarai. Jika tidak, maksudnya jika Li tak sama dengan input yang dimasukkan oleh pengguna tu, kira I sama dengan I tambah 1. Maksudnya tambah 1 lagi pada I ni. Okey, dan ulang. 7.2 ni tamat jika, maksudnya while kat sini, maksudnya dia adalah ulangan. Jadi kena ulang. Sekarang ni I ni dah ditambah 1 daripada kosong dah jadi 1. Kosong tambah 1, 1. Jadi 1 ni kecil daripada 12? Ya. Kalau ya, jika buat perbandingan di sini, jika Li sama dengan T, papar item ada dalam senarai. Jika tidak, tambah 1 lagi pada I ni. Okey, benda ni akan rotate sehingga jumpa item yang ditemui. Sehingga jumpa item yang dicari. Okey, yang kedua kat sini ada satu lagi. Jika I kecil dan sama dengan N. Okay, di sini cikgu letakkan merah supaya nampak bahagian yang cikgu buat betulkan.
Okey, di sini ada satu lagi ralat di sini iaitu papar item ada dalam senarai. Okey, jika Li ni sama dengan T iaitu input yang dimasukkan oleh pengguna, selepas papar item dalam senarai, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke mana? Dia akan tamat kan, selesai. Jadi bila selesai, kita buat apa kat sini? Apa yang berlaku di sini ialah 7.1.2 ni langkau ke langkah 9. Okey, 7.1.2 langkau ke langkah 9 iaitu tamat. Okey, selesai carian kita. Okey, selesai untuk ulangan while ni. Sekarang, satu lagi, jika I kecil dan sama dengan N. Betul ke yang ni? Kecil dan sama dengan N. Ni, kalau dah atas ni dah kecil, bawah ni dia akan jadi besar daripada. Okey, tulis kat sini besar dan sama dengan N. Simbol ni. Okey, jika I besar dan sama dengan N, papar item tiada dalam senarai. Kemudian, lepas papar okey, disebabkan atas ni ada jika, jadi kita perlu tamat jika. Tamat jika ni. Kemudian baru tamat. Okey, baik, sekarang kita tengok sudut kod. Okey, setkan senarai L sama ni. Kan sama satu senarai panjang macam ni. Isytihar pun boleh ubah INT. Setkan N sama dengan 11, sama macam tadi. N dia sepatutnya ialah 12 sebab dia ada 12 item. Setkan I sama dengan 0. Masukkan nilai carian T. Okay, pengguna akan masukkan. Kemudian I besar sama dengan N. Sama macam tadi nah. Kesalahan dia kat sini. Okey, jika I kecil daripada N, baru kita buat perbandingan antara Li dengan nilai T yang dimasukkan oleh pengguna tu. Okey, jika sama, papar item ada dalam senarai. Okey, kalau kita tengok kat sini, lepas daripada papar item ada dalam senarai ni, dia tak ada arrow ke mana-mana, nampak tak? Dia duduk kat sini macam tergantung. Sekarang ni kita nak bagi dia tamat nah. Jadi kita ambil arrow, kita buat satu garis arrow nah. Arrow daripada sini terus ke sini, maksudnya tamat. Pergi ke flow untuk tamat nah. Okey, cikgu letakkan kalau merah kat situ. Tamat. Okey. Jika tidak, I sama dengan I tambah 1. Kemudian dia akan ulangan while kat sini nah. Dia akan ulang buat perbandingan I, adakah I kecil daripada N. Okey. Seterusnya, jika I ni I kecil daripada N, ya. Okey, jika tidak tu maksudnya I besar dan ataupun sama dengan N ni.
maka kita kena buat apa? Papar item tiada dalam senarai. Sekali lagi, output ni dia tergantung kat sini, dia tak ada anak panah penghabisan. Jadi kita letak dekat sini satu arrow ke tamat. Okay. Okey, itu sahaja untuk serta alir dan sudut untuk search ni. Okey, seterusnya soalan yang kedua, mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan sort. Okey. Pengambilan kalori dalam diet seharian tidak boleh diambil secara berlebihan kerana ianya tidak bagus untuk kesihatan. Jadi, Encik Faris perlu memaparkan nilai kalori bagi setiap makanan yang dijual di gerainya. Dia juga perlu menyusun nilai kalori tersebut dalam tertib menurun supaya mudah untuk pelanggan menyemak dan mengira jumlah kalori bagi setiap makanan. So, kat sini keyword dia adalah menyusun nilai kalori tersebut dalam tertib menurun. Berikut merupakan sudut dan carta alir yang telah dihasilkan oleh Encik Faris untuk mengisih nilai-nilai kalori tersebut dengan menggunakan teknik bubble sort. Namun, terdapat ralat yang wujud dalam kedua-duanya. Kena pasti ralat yang ada dan baiki semula ralat tersebut dengan menulis semula sudut dan carta alir yang baru. Sekarang ni, dia gunakan teknik apa? Teknik menyusun ni atau menyusun secara teknik bubble sort. Okey, kita semak dulu sudut. Mula, setkan senarai L. Setkan senarai L. Okey, satu senarai panjang ni. Kalau kat sini, pertama sekali kita bilanglah dulu. Nak pastikan betul nilai N tu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13 dan 14. Okey, jadi setkan N sama dengan 14. Betul lah kat sini. Isytihat boleh ubah N, I, J and temp. Okey, sekarang ni sebelum tu kita kena faham dulu bubble sort ni. Maksud bubble sort ni iaitu kita susun dengan cara kita bandingkan item pertama dengan item kedua dahulu, kemudian item kedua dengan item ketiga dengan item keempat dan seterusnya. Setkan N sama dengan 14, setkan I sama dengan 0, setkan temp sama dengan 0. For I kecil, for I kecil daripada N tolak 1. Di sini N tolak 1 ialah 13 lah. So N sama dengan 14. Jika N tolak 1 ni kecil daripada, so I kecil daripada N tolak 1. Maksudnya item I ni antara 0 sehingga boleh mencapai sehingga 12. L 12. Daripada I Okey, kita kena faham dulu apa maksud I di sini.
I di sini ialah bilangan lelaran. Maksudnya berapa kali dia boleh loop tu. Berapa kali dia akan, boleh loop. Boleh iteration berapa kali. Lelaran atau iteration. Nah, I ni ialah bilangan lelaran. So, sekarang ni I kecil daripada N tolak 1 bermaksud I ni antara 0 sehingga 12 sahaja. Nah, I sama 0 sehingga I sama dengan 12. Maksudnya dia berlaku maksimum 12 kali lelaran. Dia akan berlaku 12 kali lelaran. Setkan J sama dengan 0. Okey, J di sini ialah C di sini ialah kedudukan item. Okey, kalau yang tadi ni jangan keliru lah. Kalau yang soalan tadi ni I tu ialah kedudukan item, tetapi dalam bubble sort ni J ialah kedudukan item. So, setkan J sama dengan okey, untuk sudukut bubble suit. Mari kita tengok sudukut dulu. Mula setkan senarai L sama dengan ini adalah satu senarai panjang L. Mari kita bilang dahulu untuk tentukan bilangan N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, dia ada 14. Setkan N sama dengan 14. Betul lah yang ni. So, isytihar pun boleh ubah N, I, J, N, Tem. N ialah bilangan item. I ialah bilangan lelaran. J ialah kedudukan item. Dan Tem ialah simpanan sementara. Setkan N sama dengan 14. Setkan I sama dengan 0. Setkan Tem pun sama dengan 0. For I kecil daripada N tolak 1. Di sini N tolak 1 ialah 14 tolak 1 iaitu 13. So, I ni mesti kurang daripada 13. So, range dia ialah 0 sehingga 12 nilai I tu. Okey, setkan J sama dengan 1. J ni ialah kedudukan item. Di sini ada satu kesilapan di sini ralat iaitu J sama dengan 0 kerana sepatutnya J perlu sama dengan J sama 1. Kita baiki kat sini iaitu J sama dengan 0 iaitu kedudukan item yang pertama tu ialah 0. For J kecil daripada N tolak I tolak 1. So, N tolak I. Bilangan lelaran tu iaitu 12 tolak 1 iaitu 11. Okey, J kecil daripada 11. Masuk dari kat sini. J kecil daripada N tolak I tolak 1. N tolak I tolak 1 di sini ialah kena ingatlah yang ni nilai dia. N tolak I tolak 1. For J kecil daripada N tolak I tolak 1 iaitu N ni ialah bilangan item tolak bilangan lelaran tolak 1. Yang ni kat sini 4 ni maksud dia adalah ulangan 4. So, apa jika ni kurang daripada N tolak I tolak 1. Ada satu jika LJ, syarat yang kedua ni jika LJ besar daripada LJ tambah 1.
LG besar daripada LG tambah 1. Okay, di sini ada sedikit kebetulan di situ. Mana simbol yang sepatutnya di sini ialah kecil lah. LG sepatutnya kecil daripada LG tolak 1. Sebab kita mulakan dengan kedudukan yang awal. Dengan kedudukan kosong ke atas lah. So, I kecil daripada LG tambah 1. Cikgu merahkan di sini supaya nampak perbezaannya. Jika LG kecil daripada LG tambah 1. Kena buat apa? Maksudnya kat sini apa? Dia bandingkan antara LJ sebelah kiri dengan LJ kedudukan LJ sebelah kanan. Item sebelah kiri dan item sebelah kanan dia bandingkan. Kata kat sini, okey, kita kena cikgu highlight sikit kat sini. Okey, di sini dia kata dalam teknik menurun. Okey, teknik menurun. Jika teknik menurun, sepatutnya LJ di sebelah kiri lebih besar daripada LJ di sebelah kanan. Okay, itu sepatutnya. Okay, tapi dia kata kat sini jika LJ kurang daripada LJ tambah 1, maksudnya sebelah kiri tu kecil daripada sebelah kanan. So, apa kita perlu buat ialah kita perlu tukar kedudukan item tu. Okay, kena buat apa? Temp sama dengan LJ. Okay, di sini kita simpan sementara nilai LJ tu. So, LJ sama dengan LJ tambah 1. Okay, di sini adalah proses penukaran kedudukan item. Okay, dan satu lagi di sini. LJ tambah 1. LJ tambah 1 ni pun kita simpan secara sementara. Okay, kita simpan secara sementara. Kemudian tamat jika ini cikgu menyerahkan. LJ tambah 1 sama dengan temp. Itu kita simpan secara sementara. Okey. Tamat jika yang ni lah. Tamat jika ni. Okey. Tapi kalau kat sini for J kecil daripada N tolak I tolak 1 kan. Okey. Maksudnya kat sini jika
Okey, seterusnya. Okey, tamat jika ni, kemudian 7.2.3 kira. Kira J sama dengan J tambah 1. Masuk kat sini, kira J sama dengan J tambah 1 ialah kita tambah satu lagi nilai J ni. Okey, maksudnya kira J sama dengan J tambah 1, iaitu kita tambah satu lagi nilai J tu. Maknanya dia akan bergerak ataupun dia akan buat perbandingan untuk item yang kedua dan yang ketiga. Dia akan buat item perbandingan item kedua dan ketiga. Begitulah dia akan for di sini maksudnya dia akan ulang sebanyak itu telah sebab for ni maksudnya ialah ulangan yang telah ditetapkan bilangannya. So di sini ada berapa kali ulangan yang dia akan berlaku di sini, kita ambil yang ni. N tolak I tolak 1 yang pertama ni dulu. N 14 tolak I kosong tolak 1 iaitu 13. So dia akan berlaku ulangan J kecil daripada 13. So ada 12 kali lelaran akan berlaku di sini. Okey. Kemudian habis dia looping ataupun dia berlaku lelaran ni, dia akan kira I sama dengan I J sama dengan kira J sama dengan J tambah 1. Kemudian kira pula kat sini berlaku. Oh, tak tamat jika kat situ lah. Jika tidak, kira J. Okey, tamat jika dulu. Kemudian kira J sama dengan J tambah 1. Okey, kemudian kira I sama dengan I tambah 1. Tu jika J ni ialah kedudukan item, I ni pula ialah bilangan lelaran tu. Okay, dan last sekali sebelum tamat ialah dia akan papar senarai baru. Papar senarai baru dan last sekali ialah tamat. Okay, mari kita tengok cerita alir. Mula, setkan senarai L sama dengan senarai berikut. Isytihar boleh ubah N, I, A and tem. Setkan N sama dengan 14, setkan I itu bilangan lelaran bermula dengan kosong dan setkan tem pun sama dengan kosong. Okey, I kecil daripada N tolak 1. Ya, jika ya, setkan J I kecil daripada N tolak 1. Jika ya, setkan J sama dengan kosong. Okey, di sini ada satu pembetulan teralat di mana J ni kita perlu mulakan dengan
kosong. Kedudukan item yang pertama tu nilai dia ialah, bukan nilai dia tapi kita panggil kedudukan yang pertama. Kosong tu item pertama nilai kedudukan dia ialah J. Item pertama nilai kedudukan dia ialah kosong. Nilai kedudukan kosong. Okey, cikgu merahkan dia. Kemudian syarat yang kedua di sini ni, J kecil daripada N tolak I tolak 1. Jika ya, kita perlu bandingkan item yang kiri dengan item sebelah kanan. Di sini dia tanya adakah item kiri besar daripada item kanan. Di sini jika kita nak buat penukaran kedudukan tu, kita kena tanya soalan yang sebaliknya. Adakah yang J kecil daripada LJ tambah 1? Maksudnya, adakah sebelah kiri tu kecil daripada sebelah kanan? Sebab kita penyelesaian yang kita perlu buat di sini ialah kita perlu susun item tu secara menurun. Menurun maksudnya sebelah kiri akan besar daripada sebelah kanan. So sekarang kita akan buat perbandingan antara nombor sebelah kiri dengan nombor sebelah kanan tu. Okey, jika sebelah kiri kecil daripada sebelah kanan, maka kita perlu buat penukaran nombor ataupun penukaran item tu lah. So di sini pertama sekali kita temp dulu LJ sebelah kiri tu. LI sama dengan LJ. Kemudian di sini ada satu lagi step iaitu satu lagi langkah di sini iaitu yang kopi yang ni pun tak apa, tak ada masalah. Okey, di sini kita tambah satu lagi. LJ tambah 1 sama dengan temp. Maksudnya kita tempkan, kita kekalkan kedudukan atau kita save sementara lah. Save sementara kedudukan yang telah diubah ini. Kedudukan tempat sebelah kiri dan sebelah kanan yang telah diubah ni kita savekan. Tapi jika LJ, adakah LJ kecil daripada LJ tambah 1? Tidak bermaksud di sini ialah LJ sebelah kiri itu besar daripada LJ sebelah kanan. Maksudnya dalam urutan ataupun urutan yang betul lah yang kita kehendaki. Nah, maksudnya kat situ kita kena buat apa? Kita kena tengok balik arrow kat sini. Dia akan ulang balik lah. Akan ulang balik di sini bermaksud dia akan
Kalau tadi ni kita buat perbandingan antara item pertama dengan kedua, sekarang ni kita ulang dan kita buat perbandingan item kedua dengan item ketiga pula. Tu maksud dia nah. Begitulah seterusnya, sebanyak 12 kali dia akan buat iteration ni ataupun lelaran ni untuk menghabiskan satu senarai 14 tu. Satu senarai 14 item tadi ni. Okey. Kat sini kita guna for di mana maksud for dekat sini ialah lelaran itu tetap. Ulangan yang tetap. Kalau 12 kali dia akan settlekan 12 kali tu. Okey, di sini jika tidak di sini maksudnya adakah J kecil pada N tolak I tolak 1 ni, jika tidak, so I sama dengan I tambah 1. So kita tambah 1 lagi kepada I. Setkan. Jadilah dia akan ulang balik. Okey, di sini ada satu lagi pembetulan di sini. I sama dengan I tambah 1. Jadi anak panah ni silap, dia perlu naik ke atas ni. Dia pergi ke syarat ni. I kecil sama dengan N tolak 1. Okey, kita baiki di bahagian ni. Error dia. Okey, dia akan ulang. So, last sekali kat sini, I kecil daripada N tolak 1. Tapi kalau tidak, jawapannya ialah tidak. Maksudnya I lebih besar daripada N tolak 1. Maka dia akan buat apa? Pergi ke papan senarai tamat. Okey, sebelum cikgu lupa, sebenarnya dia akan tambah lagi kat sini nah. Okey, temp sama dengan LJ. Di bahagian ni bermaksud dia telah menukar kedudukan sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, selepas itu apa yang berlaku di sini ialah dia akan buat penambahan pada nilai J tu. So, J sama dengan J tambah 1. J sama dengan J tambah 1. Kita akan ambil kedudukan seterusnya, J seterusnya. Kalau yang ni kedudukan J pertama dengan J kedua, kita tambah satu lagi di sini, bermaksud sekarang ni J yang kedua dengan J yang ketiga. Maksudnya item yang kedua dengan item yang ketiga. Kalau tadi item pertama dengan item kedua. Begitulah dia akan ulang. Okey, ini untuk TP4 iaitu mengesan dan membaiki ralat sudukut dan carta ahli dalam penyelesaian masalah. Sekian dahulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.